Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nazar ni memang wajib lah Sebab tu sebenarnya hukum nazar dalam Islam ni adalah perkara tu tidaklah perkara yang disunatkan Kerana sebenarnya nazar ni bukanlah satu perkara yang baik ataupun yang memang dianjurkan oleh Islam untuk kita amalkan Jadi ulama menyatakan nazar ni bukanlah satu perkara yang boleh selalu untuk kita amalkan. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya nazar ni dia seolah macam kita ni macam mengecek ataupun membodek Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mana kata kita sebut, ya Allah, kalau kau beri aku benda ni, aku akan lakukan amal ibadah sebanyak ni sebanyak ni. Makna kita ni macam seolah macam bukanlah mengugut, tapi kita ni macam tu lah kan, macam kita macam ni. Kita kata dengan kawan-kawan kita, kita kata kau kalau kau nak aku tolong kau, bukan macam tu. Macam ni maknanya, kalau kau tolong aku, contoh kita kalau kau tolong aku bagi kau gini 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 gini, aku bagi kau 1,000. Maknanya kalau kawan kita tu tak tolong kita, tak adalah kita niat nak sedekah orang tu ke apa, tak adalah. Maknanya kita ni nak bantu seseorang tu dengan sebab orang tu mesti kena bantu kita, kena buat sesuatu untuk kita dululah. Kita ni maknanya tak ikhlas nak bagi duit kepada orang, contohnya begitulah, lebih kurang. Maknanya membodek orang lah, macam tu lah. Jadi maknanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni seolah-olah macam kalau Allah tak bagi, kita tak buatlah benda tu. Jadi kita macam istilahnya nak kata mengugut tu, macam bunyi-bunyi mengugut tu pun ada jugalah. Maknanya, ya Allah, kalau aku tak dapat kerja ni, tak adalah aku puasa 3 hari. Itulah contohnya, kalau aku dapat kerja ni, aku akan puasa 3 hari. Seolah-olah macam membodek Tuhan macam tu. Jadi sebab tu nazar ni bukan satu perkara amalan sunat yang elok untuk kita amalkan Jadi nasihat saya, jangan kita selalu suka nak bernazar-nazar ni, sebab dia tak baik kan. Jadi kalau kita bernazar atas nama nak bersyukur kepada Allah, tak perlu niat nazar pun. Kita sebut, ya Allah, kalaulah aku dapat rezeki, dapat kerja dan sebagainya, insya-Allah aku niat nak buat rezeki dan sebagainya. Jangan sebut nak bernazar, bersumpah dan sebagainya. Di nazar ni kita sebut perkataan nazar tu. Aku bernazar, maka tu dah kira bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah tu. Kalau kita sekadar pasal niat dalam hati kita, maknanya kalau dapat kerja ni, insya-Allah aku nak buat kenduri sebagai tanda syukur. Tu tak apa, jangan sebut perkataan nazar ataupun aku bersumpah dengan nama Allah. Kalau aku dapat kerja rezeki ni, aku akan beri sumbangan duit aku pada fakir miskin sebagai kalau aku dapat kerja ni lah. Jadi kita sebut nazar, bersumpah dengan nama Allah tu semua janganlah. Baik, jadi kalau boleh, makna kita ni kalau tak dapat kerja pun kita tetap juga melakukan ibadat-ibadat yang memang kita janjikan kepada Allah tu kan. Jangan maknanya bila kita sebut kepada Allah, maknanya kalau dapat rezeki, aku akan katalah beri buat kenduri nak bagi pakai miskin makan. Tak dapat kerja, mari kita tak buat tu, nampak kita tak ikhlas lah. Maknanya kita ni macam mengecek gitu kan. Makna kata kalau Allah tak bagi rezeki pun kita ada duit, kalau Allah tak bagi kita kerja pun kita ada duit lebih, kita berilah juga pakai miskin dengan duit, dengan niat yang telah kita sebutkan tadi kan. Jadi kita nak minta pertolongan daripada Allah boleh. Tapi ada setengah orang, dia macam kalau contohnya anak dia nak ambil peperiksaan ataupun anak dia mungkin ada suatu perkara yang besar kan, mungkin temuruga ke dan sebagainya, ataupun anak dia sambung belajar, nak minta sambung belajar masuk master ke PhD ke, nak dibentangkan dan sebagainya kan. Jadi mak di rumah tu akan puasa. Tak apalah, contohnya bagi tolong, tak apalah, nak pergi universiti tu, minta temuruga dan sebagainya, mak insya-Allah akan puasa pada hari ini, mudah-mudahan Allah bantu. Yang tu bukan bernazar, tu lain. Yang tu dipanggil tawasul. Tawasul dengan ibadat tu tak ada masalah, tu boleh. Dia bernazar ni maksudnya, ya Allah, kalau aku dapat temuruga ni, aku bernazar. Tu makna bernazar. Kalau tak dapat, tak adalah. Seolah kita ni macam mengecek Tuhan macam tu Baik, jadi ulama menyatakan bernazar ni kalau kalau nak diamalkan juga, nak dibuatkan juga, bukan nak buat jadi amalan kita Dia tidak elok sebenarnya untuk kita buat amalan kita. Kata ulama, kalau nak dibuat juga nazar ni kepada benda-benda yang memang sangat-sangat kita memerlukan dia, perkara yang besar tu mungkin kata ulama tak apalah kita nak bernazar. Tapi perkara kecil jangan bernazar lah kan, sikit-sikit nak bernazar, sikit-sikit nak bernazar kan. Seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala ni macam orang kata apa, macam kita kata kalau aku nazar ni, Allah lebih nak makbulkan doa aku kan. Ataupun kalau aku bernazar ni, nanti Allah akan lebih nak tolong aku.
Seolah kita ni macam rasa kita ni ada kuasa pula nak paksa-paksa Allah macam tu kan. Macam Allah ni macam apa kita anggap. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni mutlak kuasa dia. Kan Allah ni bukan, minta maaf cakap bahasanya, Allah ni bukan hamba kita. Yang macam kita nak orang kata apa, nak mempermain-main macam tu kan. Allah ni kalau aku nazar dia bagi. Kita cakap macam tu mana boleh. Kita kena takut dan kita kena hormati ataupun kena membesarkan Allah. Kalau kita bernazar dengan RM1 juta pun, kalau Allah tidak mahu memberi, sedangkan RM1 juta tu memang milik Allah. Duit tu dia punya. Bumi ni dia punya kan. Kalau dia tak bagi pun dia boleh tak bagi. Bukan sebab dengan nazar kita tu Allah nak bagi dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa kita ni tuan pula. Allah Subhanahu Wa Taala tu pula yang macam apa orang kata, yang menuruti kita, pak turut kita pula. Tu bahaya. Kadang-kadang kefahaman kita macam tu jangan. Lepas tu kita dengan Allah ni kan ada ikhlas. Baik. Jadi saya cerita bab hukum nazar dulu sebelum nak jawab soalan ni. Baik, tapi kalau dah bernazar, kena buat lah. Benda tu dah jadi satu janji, sumpah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nazar ni kalau dah berjanji nak bagi, memang kena bagi. Baik. Jadi kalau berkaitan dengan orang tersebut, kan kita maknanya ada duit, kemudian kita melambat-lambatkan nazar itu sehingga orang tu meninggal, itu satu dosa sebenarnya. Sebab kita maknanya melambat-lambatkan hak Allah tak boleh, sebab kita dah bernazar. Jadi benda tu wajib. Kita kata aku ni kalau berjaya temuduga ni aku akan buat kenduri kan. Temuduga Allah dah bagi, dah berjaya dah, tapi hak Allah kita tak balas kan. Jadi kita ni maknanya tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan lah. Masa nak minta, contoh nak minta hutang, bersungguh-sungguh nak, bila orang dah bagi hutang nak bayar balik, dah lambat. Tu akhlak yang tak baik. Hak Allah kita lambatkan, hak kita Allah Subhanahu Wa Taala dah tunaikan. Tapi kena ingat, bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia lemah dengan sebab nazar kita. Tak, itu memang kerana rahmat dia nak bagi pada kita. Jangan kita sangka macam tu pula, macam kita ni tuan, macam kita ni boleh paksa-paksa Allah pula dan sebagainya. Itu dari segi akidah tu kena jelas sebab nazar ni. Baik. Kemudian kalau mengenai dengan perkara ni, kita melambat-lambatkan nazar, hukumnya haram, dosa, tak boleh. Sebab itu hak kita dengan Allah dan hutang kita dengan Allah, tak boleh kita lambat-lambat. Dan maknanya kita sepatutnya kena beri benda tu, kemudian benda tu kita niatkan untuk jatuh menjadi hak orang itu. Kita melambat-lambatkan sampai orang tu tak dapat menerima hak dia. Hak dia yang telah Allah tentukan, rezeki dia daripada nazar kita lah, sepatutnya dia yang dapat. Tapi akhirnya sampai dia meninggal, contohnya begitu. Allah Alam lah tentang persoalan ni. Maksudnya orang tu meninggal tu adakah meninggal dalam masa dekat ataupun telah sekian lama baru meninggal kan. Baik. Jadi kalau katalah meninggal macam mana? Jadi harta tu menjadi harta waris lah. Jadi memang kena beri kepada waris dia. Kalau kita janji nak bagi 1,000 kat dia kan, memang 1,000 tu dia punya lah. Jadi kalau dia tak ada, bukan halal, tidak. Sebab hak itu akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Maksudnya benda tu memang akan dituntut oleh Allah lah. Maknanya kita kena berikan RM1,000 tu kepada waris. Jadi waris kena ambil itu sebagai harta pusaka lah. Harta pusaka kepada si ayah. Baik. Jadi dikira macam harta peninggalan lah. Sebab dikira macam harta hutang. Harta hutang bagi si ayah. Jadi milik ayah lah. Baik, kemudian harta itu bila turun kepada si waris, eloklah dinasihatkan kepada waris supaya harta tersebut, katalah bernazar nak bagi 1,000 kan. Jadi walaupun kalau ikutkan harta itu dah jadi kepada hak waris, tapi 1,000 tu sebaik-baiknya bagi tahu kepada waris, infakkanlah 1,000 itu kepada masjid ataupun kepada pusat tahfiz dan sebagainya, supaya nilai 1,000 itu benar-benar kembali kepada si mati lah kan, sebab dia dah mati. Kita nak bagi 1,000 tak guna dah sebab dia dalam kubur, nak bagi apa 1,000 kan. Jadi kita tukar nilai 1,000 tu kepada sedekah amal jariah, supaya pahala daripada RM1,000 tu menjadi hak kepada si mati. Betul juga caranya. Ataupun kalau si waris kata tak nak, kami nak guna duit ni, tu kita boleh kata apalah kan. Tu memang peninggalan untuk anak dia lah. Kalau kita orang kata nak ambil duit nazar itu dan kita mana-mana nak pergi sedekah, tak boleh. Tak boleh. Kita kata orang tu dah mati, tak apalah, aku niat nak 1,000 ni, jadi aku pun pergilah masuk ke mana-mana pusat tahfiz dan sebagainya. Maka hukumnya tidak boleh. Kerana apa? Kerana 1,000 tu adalah hak si waris. Hak si mati. Kemudian bila hak si mati meninggal dunia, jatuh kepada waris. Jadi nak tak nak memang duit tu perlu dikembalikan kepada si waris macam tu. Dia memang sama macam masalah hutang. Katakanlah kita berhutang dengan orang yang nama Fendi ke contohnya kan. Berhutang dengan orang yang nama Fendi.
berhutang 1,000 ke contohnya kan. Berhutang 1,000. Fendi pun lama-lama meninggal dunia. 1,000 tu adakah kita boleh nak pergi sedekah ke pusat tahfiz dengan niat kita nak bagi pahala 1,000 tu kepada si Fendi yang mati dalam kubur? Tak boleh. Sebab 1,000 tu adalah hak si Fendi dan bila dia meninggal 1,000 tu jadi hak waris. Jadi 1,000 tu perlu juga dibayar kepada si waris. Jadi warislah yang kata menentukan 1,000 tu nak balik kepada bapa dalam kubur ataupun mereka nak makan tu terpulang kepada si waris lah. Tapi makna si ayah maknanya tidak mendapat apa-apa ganjaran lah daripada RM1,000 tu jadi milik kepada si anak lah kan. Jadi itulah jalan penyelesaian ni. Jadi nasihat saya begitulah. Kalau kita ada rasa bersyukur dengan nikmat pemberian Allah, berikan saja, tak perlu niat bernazar ataupun bersumpah dengan nama Allah dan sebagainya. Sekadar niat, insya-Allah, ya Allah, kalau aku berjaya sebagai tanda syukur ni, aku nak buat apa, aku nak buat kenduri. Niat kita nak buat kenduri, nak bagi fakir miskin makan, tak apa, jangan niat aku bernazar. Jangan sebut perkataan aku bernazar tu. Perkataan bernazar tu sudah jadi lain hukum ni. Sebab tu maknanya kita punya hukum ni ataupun ucapan mulut kita ni, hukum hakam mulut kita ni terkait dengan ucapan akad daripada bibir kita lah. Kalau kita akad nazar, jadi nazar lah. Kalau kita tidak berakad nazar, sekadar kita berniat, yang jatuh kepada niat. Allah SWT alam.